itu sahaja, tapi kerana membalas atas dosa-dosa yang mereka lakukan, walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Adabil akbar itu adabul akhirah, adabul adna ni adab di dunia. Puncak dzamb, dosa. Maka antara mereka itu kami utuskan arsalna alaihi hasiba, kami utuskan batu-batu belerang, batu-batu berapi, ya, setelah maknanya letupan dan ledakan gunung misalnya, maka datanglah batu-batu, lahar-lahar. Ada di antaranya akhadhathu sayhah, ya, akhadhathu sayhah, mereka disiksa, dibinasakan dengan petikan. Surah Yasin, in kanat illa sayhatan, ya, suara yang kuat, mati mereka. Kaum Thamud mati dengan sebab suara. Kaum Lut mati dengan sebab hujan-hujan batu, ya, mati dengan hujan batu. Wa minhum man khasafna bihi al-ard, Qarun ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam bumi, ya, Qarun dibenamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, antaranya kami tenggelamkan. Yang ini ialah Fir'aun, ya, yang ini adalah Nuh, kaum Nuh dan juga Fir'aun itu sendiri yang menentang Nabi Nuh, dan juga kaum ataupun tentera Fir'aun. Ini jenis-jenis maknanya siksaan dunia yang Allah Ta'ala kenakan ke atas penentang Nabi-Nabi, ya, ke atas penentang Nabi-Nabi. Nah, jadi kita di muka surat 183, maka tiap-tiapnya itu, maknanya tiap-tiap kaum itu, ya, perkataan kullan itu asalnya kullu qaumin itu dihazafkan, tidak ada, lalu digantikan dengan tanwin, dipanggil tanwin iwad an kalimah, ya, tanwin itu ganti kepada kalimah. Maka tiap-tiap daripada kaum itu kami siksa mereka dengan dosa, ya, bizambi. Jadi bukanlah Tuhan maknanya kita kata nak menzalimi demo, tapi demo telah menzalimi diri sendiri. Artinya masing-masing menerima azab Tuhan menurut dosanya di dunia. Itu yang dikatakan walanudhiqannahum minal azabil adna, kami pasti akan kenakan dan rasakan mereka azab yang adna, yang kurang sikit, nak dibandingkan dengan azabil akbar, azab yang lebih besar di akhirat. Kerana Tuhan itu adil. Hanya orang yang berbuat baik diberikan pahala berlipat ganda, ya, tidak seimbang dengan kebajikan yang dia kerjakan. Maknanya begitulah pemurah kurnia Allah, nak dibandingkan dengan kebajikan kita tak seberapa, tapi pahalanya digandakan. Adapun orang yang berbuat dosa, siksaannya tidak lebih daripada seukuran dosanya. Maka faminhum man arsalna, maka di antara mereka kami kirimkan kepada mereka hasiba, hujan batu, ya, hujan batu. Itulah kaum 'Ad yang menentang Allah dengan pertanyaan man asyaddu minna quwwah, ya, kaum 'Ad kata siapa lebih kuat daripada kami? Kami dapat membina bangunan-bangunan yang besar-besar, yang tinggi-tinggi. Tuan-tuan, di Yaman ni dah, di Yaman ni sampai sekarang kita boleh tengok bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi yang mereka buat daripada batu-batu, ya, kekal sampai zaman sekarang. Dan orang Yaman dipercayai sebagai orang yang pertama di dunia yang membuat bangunan yang tinggi-tinggi, ya. Itu maknanya kelebihan orang di sebelah selatan. Pula maknanya tidak jauh daripada Hadramaut, daripada Bahrain, ya. Jadi Najran mereka juga membina batu-batu kejal, gunung-gunung dijadikan sebagai rumah-rumah mereka. Lalu mereka lupa dan mereka rasa diri mereka hebat, lalu mereka tanya man asyaddu minna quwwah, siapa lebih kuat dari kami? Tak ada siapa boleh lawan kami, ya dah. Maka datang angin besar yang sangat kuat, ya, lebih kuat dari mereka sendiri. 7 malam 8 hari, ya dah. Angin itu kencang, dingin, membawa debu tebal. Sebab dekat kawasan mereka itu ada ahqaf. Ahqaf ni adalah bukit-bukit tinggi yang berpasir, yang selalu ditiup oleh angin, ya. Jadi dikatakan mereka semua diterbangkan oleh angin, ya. Angin masuk dalam rumah-rumah batu
bukit pejal itu, dan kemudian berpusat dan memintal mereka keluar daripada kediaman. Kemudian ditimbun oleh debu, ada yang terhempas ke batu, tercampak, tersingkir, ada yang dari sangat kerasnya angin, ada yang diterbangkan kena leher mereka angin itu, lalu terpisah hendak kepala dengan badan. Fataral qauma fiha sar'a, kamu lihat kaum itu kejam mati, ka'annahum a'jazu nakhlin, seolah-olah mereka itu pokok-pokok tamal yang reput, khawiyah. Maknanya sudah tidak ada pucuknya lagi, ya, sudah tidak ada pucuknya lagi, mayatnya bergelimpangan. Fa asbahum bidarihim jasimin, ya tak? Jadilah mereka itu bergelimpangan, ya, kerana kerasnya angin itu tadi, ya, kerasnya angin tadi. Dan di antara mereka ada yang kami seksa dengan suara petikan yang keras, orang yang menentang pendakwah-pendakwah yang dihantar oleh Nabi Isa. Id arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin. Nabi Isa hantar 3 orang pendakwah kepada qaryah Antakya. 3 tu mereka bunuh, mereka pijak hidup-hidup sampai terkeluar isi perut. Kemudian mereka rasa puas, maka tiba-tiba Tuhan bagi satu suara, suruh Jibril tempik, in kanat illa sayhatan wahidah. Itu adalah kaum, maknanya Yasin, disebut dalam surah Yasin. Dan juga itu juga yang berlaku kepada kaum Thamud, ya, umat Nabi Saleh, yang mana mereka ini minta macam-macam daripada Nabi Saleh. Antaranya mereka mintalah unta yang boleh mereka dapat hasil daripadanya, iaitu susunya, ya, boleh mereka kenyang dengan meminum susu unta itu. Hadhihi naqatullahi fasuqiyaha fa'aqaruha. Dia tak jaga unta itu, mereka sembelih unta itu dan mereka bersorak, wah, dapat menyembelih unta, kemudian bergenduri unta besar tu. Fa'aqaruha, ya, fa'aqaruha, mereka sembelih unta tu, mereka makan berkenduri, punya seronok dia ni. Nabi Soleh kata, jangan, jaga baik-baik unta ni. Kamu bagi dia makan, kamu bagi dia minum, dia nanti akan bagi pulangan pada kamu dengan susunya mengenyangkan, tak payah yang lain dah. Lepas je Nabi Soleh, dia mau sembelih. Udahlah sembelih, dia mau kenduri. Hari pertama kuning muka, hari pertama dia mau makan, muka berubah jadi kuning. Hari kedua habis merah-merah seluruh badan. Hari ketiga gugur satu demi satu anggota badan mereka macam pesakit kusta. Itu yang Tuhan kata, qadam dama alaihim rabbuhum bidzambihim. Allah Ta'ala binasakan mereka. Dam-dam, kataan dam-dama nak menggambarkan maknanya suatu hukuman yang bertalu-talu. Dam, ya tak? Macam peluru juga lah, ya, macam peluru. Dam-dama alaihim rabbuhum, maknanya dipukul dengan keras, mati, sehingga akhirnya sama rata mereka dengan bumi. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbah. Tuhan tidak pernah takut. Apakah kesudahan kalau Tuhan sudah binasakan satu-satu kaum? Apakah Tuhan rasa takut? Wala yakhaf. Tuhan tak pernah rasa takut kalau dia membinasakan satu-satu kaum. Wala yakhafu uqbaha. Dia tidak pernah takut kesudahan, konsekuensi daripada kemusnahan itu. Tuhan tak pernah rasa takut apa-apa. Itu yang berlaku kepada kaum Samud, iaitu kaum Nabi Saleh. Mereka mungkir janji, mereka sembelih unta, buat komplot membunuh Nabi Allah sendiri, nak bunuh Nabi. Maknanya kita kata Nabi Saleh makan beramai-ramai daging unta, ditimpa penyakit hebat. Hari pertama kuning, hari kedua dikatakan merah, hari ketiga hitam, hari ketiga itu kedengaran sorak tukik yang sangat keras sekali, sayhah yang kuat, saking kerasnya pecah telinga dan mendesak darah ke kepala, anak mati, tumpur lah kata kita. Habis cerita, dah payah sangat, tumpur habis, dah. Itu dia, maknanya Allah binasakan. Dan di antara mereka yang kami benamkan, wa minhum man khasafna
ya, dalam bumi, Qarun yang sombong dengan kekayaan, sebagaimana yang telah diwahyukan Tuhan dalam suratul Qasas, ya, ayat 76, 77 sampai 84, menceritakan di hari dia membentangkan kekayaan itu, hari itulah maknanya dia ditenggelamkan, ya. Dan di antara mereka faminhum wa minhum man aghraqna, kami tenggelamkan Fir'aun, Haman, laut Kulzum ataupun Qalzum, ya, setelah dilaluinya lautan yang dibelah yang disediakan Tuhan buat Musa dan kaumnya. Ini semenanjung Sinai, ya tak? Kalau kita tengok semenanjung Sinai itu, di sini ada laut Aqabah, di sini ada laut maknanya Qalzum yang menjadi maknanya terusan, ya, yang menjadi terusan Suez. Jadi maknanya di sini laut, ya, di makna Qalzum ini tadi, ya, laut Qalzum dekat semenanjung yang strategik, yang maknanya kita kata adanya terusan Suez, ya, adanya terusan Suez. Jadi maknanya di situ dibinasakan Allah mereka, ya, dibinasakan Allah mereka, ya, laut Qalzum setelah dilaluinya lautan yang dibelah disediakan Tuhan buat Musa dan kaumnya, bukan buat mereka. Wa ma kana Allahu liyuzlimahum wa ma kana Allahu liyazlimahum. Tidaklah Allah nak menganiaya, menzalimi mereka. Tak. Artinya bahawa segala azab siksaan yang telah mereka terima bukanlah kerana Allah semata-mata nak menimpakan azab siksa, nak menganiaya dan nak menzalimi mereka, tidak. Ya, Allah tidak ada kepentingan untuk menganiaya sesiapa. Bukan Allah nak balas geram. Ya, Allah tak ada geram nak balas geramnya, tak ada. Hukum yang Allah jatuhkan adalah demi keadilan. Walakin kanu anfusahum yazlimun, kerana melainkan adalah kerana mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan, kami telah menzalimi diri kami. Kalau Engkau tidak ampunkan kami, kalau Engkau tidak kasihani kami, nescaya kami akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Lanakunanna minal khasirin. Itu yang kita minta ampun daripada Allah, minta belas kasihan daripada Allah atas sikap kita melakukan dosa, di mana dosa itu adalah penganiayaan terhadap diri sendiri. Zalamna anfusana, ya, zalamna anfusana. Semua siksaan itu yang mereka terima itu lebih dahulu sudah diperingatkan oleh Tuhan. Maknanya wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula. Kata Tuhan, kami tak akan turunkan azab sehinggalah kami maknanya utuskan seorang rasul memberikan peringatan. Jangan buat ini, kena buat begini, ya tak? Jangan sombong, ingat ke Tuhan. Nabi Musa tu dia pergi ke istana Fir'aun, berdakwah kepada Fir'aun. Masuk, idhab ila Fir'aun, ya tak? Masuklah kamu kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'aun, maknanya dikatakan idhab ila Fir'aun, pergi kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina, berkatalah dia kepada dia dengan perkataan yang lembut, ya tak? Maknanya semua kaum yang musnah ini telah didatangi oleh rasul-rasul memberikan khabar gembira dan khabar duka. Jadi Tuhan bukan saja-saja nak membinasa tanpa lebih awal mengirimkan rasul, tanpa lebih awal memutuskan peringat-peringat ataupun peringatan-peringatan. Ada saja diperingatkan dengan melalui perantaraan rasul-rasul. Jalan kepada kejahatan selalu dilarang, kepada yang baik disuruh. Sebenarnya Tuhan itu ada rahmatnya, kasihannya kepada hamba. Tetapi kalau yang bersalah tidak dihukum kerana rahmat, apalah artinya kebajikan yang diperbuat oleh hamba-hamba yang taat? Supaya hamba-hamba yang taat ini mendapat kepuasan, dan mereka-mereka yang zalim itu dihukum dan disaksikan oleh mereka yang taat kepada perintah Allah. Itu sebagai maknanya nak menunjukkan keadilan Allah di atas muka bumi. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkaulah yang boleh memutuskan, tidak ada siapa yang boleh mengatasi keputusan engkau. Wa la yuqda alaik, tak ada orang boleh overrule keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sebab itu masa kita baca doa qunut, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu kita tidak amin. Pasal bukan doa dah.
Masa itu kita menyebut dan mengiktiraf kekuasaan Allah, qada Allah, keputusan Allah mutlak, tak ada siapa yang boleh mengatasi. Wala yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait, tidak akan hina orang yang Allah pimpin. Wala ya'izzu man adait, tidak akan mulia orang yang Allah Ta'ala musuhi. Fir'aun, Haman, Qarun, mereka ini tidak akan mulia lantaran mereka telah dimusuhi oleh Allah. Wala ya'izzu man adait. Sebab itu kita tidak amin, sebab dia bukan doa. Bila sampai wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, barulah doa. Barulah doa. Sebab itu sebahagiannya doa, sebahagiannya bukan doa, ya, dalam qunut itu, ya. Apa makna qunut? Qunut maknanya taat, daripada qanata yaqnutu, uqnut, ya. Dan bila kita suruh orang baca qunut, uqnutu, autiru wa masjidu wa azimu wa qnutu. Maknanya bacalah doaku qunut, ya, bacalah doaku. Jadi di sini Allah nak tunjukkan kepada manusia supaya dia menampak, wahai Quraisy, apakah kamu aman? Kalau orang lain boleh Tuhan binasakan dan demo jauh lebih kuat daripada kamu, apakah kamu berasa aman daripada ketentuan Allah? Kalau Allah nak binasakan kamu lantaran kamu menentang Nabi Muhammad. Jadi maknanya di sini cerita-cerita opini sebenarnya dibawa dalam Al-Quran secara khususnya nak bagi pengajaran kepada Quraisy, umumnya kepada kita, ya, umumnya kepada kita, khususnya kepada Quraisy, supaya mereka lalu dan lintas di kawasan-kawasan yang telah Allah binasakan. Mereka ambillah pengajaran, tapi nyata mereka tak mau, mereka degil, ya, mereka sombong. Kemudian Allah ambil pula uslub ketiga. Uslub ketiga, kaedah ketiga, pendekatan ketiga, ialah Allah Ta'ala bagi pula perbandingan-perbandingan analogi, iaitu koma ni, yang kamu pegang tu nampak dia hebat, tapi tak lebih daripada sarang labah-labah. Ini yang disebut sebagai Baitul Ankabut. Baitul Ankabut ayat 41. Nampaknya baru sampai kita ke 41. Ada lagi 5 hari, ya, ada lagi 5 hari. Minggu depan kita baru sampai ayat 41. Maka di hadapan kita ada 29 ayat lagi, ya. Di hadapan kita ada 29 ayat lagi, bahagi dengan 5 hari. Maknanya satu hari kena ada 6 ayat baru boleh habis. Itu dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس ضاد ni tak ada qalqalah, ya. Kita tak boleh kata nadribuha, dia tak ada qalqalah, ya tak? Dia bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah qaf, ta, ba, jim, dal, tak termasuk dalam dad. Jadi kita kena dipanggil, kita kena pegang dot ni. Pegang bila kita sebut tu, kita jangan lepas. Nadribuha, ya tak? Kita pegang, jangan lepas. Kalau lepas dia jadi qalqalah. Nadribuha, ya, gitu, ya. Wa ma ya'qiluha
إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين صدق الله العظيم. Jadi ini uslub yang ketiga, iaitu perumpamaan. Maknanya bagaimana Allah nak mengajak kita ni, caranya macam-macam. Ada dalam bentuk kenyataan-kenyataan ataupun prinsip-prinsip pengajaran. Macam sebelum ini, prinsipnya ialah kalau kamu beriman, kamu kena tahan uji. Pendekatan kedua ialah cerita-cerita, kisah-kisah orang terdahulu. Bagaimana orang yang beriman Tuhan selamatkan, orang yang kufur Tuhan binasakan. Metod yang ketiga, uslub yang ketiga, Tuhan bawa perbandingan-perbandingan yang konkret, yang nampak dekat dengan manusia. Labuh-labuh lah, lalat lah, anjing lah, himar lah. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, Tuhan buat perbandingan tu macam-macam. Sampai Tuhan kata koma yang bawa, yang maknanya bawa kitab ni, tapi tak tahu apa benda di dalam ni, koma terapa keldek. Dalam surah Jumaat ayat 5, tuan-tuan, hari ni Jumaat kita tengok balik ayat 5. Yang kulu kedio tapi tak faham nama tu, apa keldek kata. Mathalul ladzina hummilut Taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfar. Himar tak? Jadi kadang dibandingkan anjing, kadang-kadang kuda, kadang-kadang himar, kadang-kadang laba-laba, kadang-kadang lalat. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak akan rasa malu untuk membuat perbandingan-perbandingan kepada manusia. Ma ba'udah, walaupun perbandingan itu sekadar lalat. Fama fawqaha, ataupun yang lebih besar daripada lalat. Allah tak malu untuk membuat perbandingan-perbandingan begitu. Kalau orang-orang kafir bila didengarnya perbandingan ini, lalu dikata, "Mata aradallahu bihadza mathalan." Siapa nama Tuhan kamu ni Muhammad? Apa dibuatnya perbandingan-perbandingan lalat le, labah le, semut le. Mata aradallahu bihadza mathalan. Apa benda Tuhan kamu hendak dengan perbandingan-perbandingan ini? Tidak kemalu. Tuhan jawab, innallaha la yastahi. La yastahi itu makna tidak malu. Ya, ayat dariba mathalan ma ba'udah, untuk ia membuat perumpamaan seumpama lalat. Kisahnya begini, dia nak mempertahankan sangat berhala-berhala. Lalu Tuhan kata, yang kamu sembah tu boleh ke buat lalat? Cuba buat. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba wala wijtama'una. Yang kamu sembah-sembah dan yang kamu seru-seru yang kamu seru, yang kamu mohon itu, yang kamu sembah itu, la yakhluqu dzubaba, sekali-kali tak akan dapat mencipta seekor lalat. Ria benar kamu nyembah dia, lalat tu tak terbuatnya. Wala wijtama'ulah, walaupun mereka tu berhimpunlah seramai-ramainya, berhimpunlah sampah tong, berhimpunlah benda yang dia bersembah ni untuk nak buat seekor lalat. La yakhluqu dzubaba, maknanya sekali-kali tak akan dapat buat walaupun seekor lalat. Bila dia mendengar itu, kan, bila dah disebut ayat Quran kata Lat wal Uzza apa semua tu tak akan dapat membuat seekor lalat, lalu dia berkata, "Mada aradallahu bihadza mathalan." Apalah Tuhan kamu buat perumpamaan begini? Tuhan turun pula ayat, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak akan malu buat perbandingan.
walaupun seekor lalat. Sebab yang itu pun tak buat, ya, yang itu pun kau tak terbuat. Jadi tak ada pasal Tuhan nak malu membuat perbandingan dengan seekor lalat. Jadi di sini sekali lagi pendekatan yang ketiga digunakan, iaitu perumpamaan yang konkret yang ada di hadapan. Dan orang Melayu pun terkenal dengan perumpamaan konkret ini. Banyak, maknanya perumpamaan Melayu yang dia buat perbandingan yang hampir dengan kita, yang kita nampak. Yolah duduk dulu, janganlah belunjuk, kan? Buat kerja tujuan satu-satu. Yolah duduk dulu, jangan terus belunjuk. Maknanya nampak duduk pada rokok, belunjuk pada rokok. Apa kata pukul, nyo juga lah merasa. Nampak nyo, nampak pukul. Ada. Jadi maknanya kalau tak berkokok ayam seekor, pagi subuh jadi juga. Benda tu konkret. Maka kalau kita tak campur pun tak apa, usah lebih penyombong. Kalau tak berkokok ayam seekor, pagi subuh jadi juga. Jadi kita nampak apa? Atau saja lepas kalau ada seekor yang jantan tu tak berkokok, si pagi maknanya subuh-subuh tu gamaknya dia demam, tak larat nak rokok, pagi jadi juga. Sudah tak? Jadi kalau mereka tak campur, kerja kumur pun tak apa. Sah mereka nyombong, pagi jadi juga, kerja kumur jalan juga. Kalau tak pokok ayam sekor, pagi jadi juga. Jadi kita buat perumpamaan tu cukup cantik, tak? Teman dengan mereka tak ada apa dah. Habis dah teman maaf segala salah mereka, bagaikan telur di kubek. Licin-licin maksudnya tak? Bagaikan telur di kupas, licin-licin tak? Mana pula ada orang kupas telur, ninggalkan sikit kulitnya, habis licin-licin semua, tak? Jadi nak buat perbandingan yang konkret itu. Maka Arab pun begitu, Quran pun begitu, Allah Ta'ala pun membuat perbandingan yang cukup konkret. Kita kena tengok sama labah-labah tu, kena buat discovery, tak? Kena buat ekspedisi bagaimana sarang laba-laba ni. Rupanya sarang laba-laba ni ada dua jenis, ya. Jadi di sini kita lihat perumpamaan orang yang mengambil dari yang selain Allah jadi protectors, sebagai pelindung-pelindung, adalah laksana laba-laba membuat rumah. Jadi laba-laba ni cuba kalau boleh jadikan rumah dia itu sebagai pelindung dia. Kalau makhluk yang lemah, boleh tak? Maknanya laba-laba ni jadikan makhluk yang lemah itu sebagai mangsa, dan dia sebagai pemangsa, ya tak? Dia sebagai pemangsa yang makhluk yang lemah, tara-tara kumbang, semut, nyamuk, itu boleh lah, ya tak? Tapi kalau dah berdepan dengan yang lebih besar daripada saiz laba-laba tu, tak terbuat dah, ya tak? Maknanya Amerika, sehebat mana pun Pentagon mereka, ya tak? Sehebat mana pun maknanya senjata mereka, kalau dah berdepan dengan kuasa Allah, maka kita tengok bagaimana Oklahoma, kita tengok bagaimana Texas, kita tengok bagaimana ribut di Florida, datang tak terbuat. Ya tak? Hebatnya Jepun dengan teknologi nuklear, teknologi maknanya kita kata geologisnya, seismologisnya semua hebat, tapi berdepan dengan tsunami tak terbuat. Jadi itu perbandingannya, ya, perbandingan. Jadi laba-laba tadi dia hanya boleh bertahan kalau sekiranya dia diancam ataupun yang datang itu maknanya objek ataupun binatang yang kecil dari dia, dan lebih besar tak upaya lagi. Jadi Amerika sekarang ni kita tengok New Zealand, Australia menjadi tempat landaan. Maknanya orang-orang yang terlibat di dalam operasi tentera di Iraq menjadi sasaran. Kuasa Allah memperlihatkan kepada kita. Maknanya maknanya kita kata tentera-tentera yang terlibat untuk membantu tentera, maknanya kita kata United Nations, untuk membuat operasi ketenteraan di Iraq. Ya, kita sekadar sebagai peace, apa dia panggil, pasukan pengaman. Kita tidak terlibat dalam operasi tentera. Kita sekadar pasukan pengaman di Lebanon, pasukan pengaman. Kita tak terlibat dalam operasi tentera. Tapi yang terlibat dalam operasi tentera seperti tentera Australia, tentera New Zealand dan sebagainya, Tuhan bagi ribut taufan, Tuhan datangkan ribut salji dan sebagainya. Sebab itulah Amerika kita lihat bagaimana yang berlaku di Oklahoma, di Florida dan sebagainya itu tak terbuat demo.
ya, berdepan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi wa inna awhanal buyut,